Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Daniel bin Syaharuddin dari kelas 3 Farabi. Saya ditugaskan untuk membaca sinopsis bab 1 dari novel Justru Impian Dijaring. Sinopsis untuk bab 1 iaitu Ranjau Masih Berliku. Saya, Syahir, berasa kurang selesa sebab tu ditemu ramah oleh Azmi, seorang wartawan yang merupakan rakannya. Keadaan ini berlaku kerana sesi latihan badminton belum lagi tamat dan Azmi mengambil masa yang agak lama. Saya masuk semula ke dalam dewan latihan dan pada ketika itu ketiga-tiga jurulatih sedang memberi taklimat kepada lebih kurang 10 orang anak muda. Rasa kurang selesa saya semakin bertambah apabila ketua jurulatih iaitu Engku Aiman menangguhkan kata-katanya dan melemparkan jelingan ke arahnya apabila dia duduk bersama dengan pemain-pemain badminton yang lain. Engku Aiman juga menyindir Syahir. Setelah selesai taklimat, Syahir bertanya kepada Bundi dan Wan Najahan tentang perkara yang diperkatakan oleh Pak Engku. Bunli memberitahu mereka kena sertai terbuka Johor tetapi prestasi semasa yang akan dinilai bukan ranking dunia. Dengan nada duka cita, Wan Najahan mengatakan itu kehendak orang atasan. Penjelasan rakan-rakannya agak mengejutkan dan mengecewakan saya. Syahir berasakan persiapan yang dilakukan selama berbulan-bulan selama ini masih belum memadai dan ada sahaja halangan yang tidak disangka-sangka yang mesti dihadapi. Engku Aiman menyapa saya dengan nada sindiran mengatakan dia macam artis kerana ramai wartawan yang mencarinya. Syahir memohon maaf daripada Engku Aiman kerana dia tidak menyangka petang itu ada taklimat lagi kerana pada pagi tadi sudah ada taklimat. Saya terasa dengan kata-kata Engku Aiman yang ditujukan kepadanya. Dari sinopsis bab 1 tadi, apa yang saya faham? Daripada sinopsis bab 1 yang saya baca tadi, apa yang saya faham ialah Syahir rasa kurang selesa sebab tu ditemu ramah oleh Azmi, iaitu rakan dia yang merupakan seorang wartawan. Dia rasa kurang selesa sebab Azmi ni dia mengambil masa yang agak lama untuk temu ramah, dan inilah buat Syahir rasa kurang selesa. Lepas tu Syahir dia masuk semula ke dalam dewan latihan dan waktu dia masuk tu ketiga-tiga jurulatih sedang beri taklimat kepada lebih kurang 10 orang anak muda, iaitu pemain-pemain badminton tu lah. Rasa kurang selesa Syahir dia bertambah sebab jurulatih Engku Aiman dia tu menangguhkan kata-katanya dan jeling si Syahir ni. Jadi dia rasa kurang selesa sebab jurulatih dia Engku Aiman menangguhkan kata-kata dia berhentikan kata-kata dia waktu bagi taklimat. Lepas tu melemparkan jelingan ke arah Syahir apabila Syahir duduk bersama dengan pemain-pemain badminton yang lain. Engku Aiman juga menyindir Syahir. Jadi Syahir ni memang tak selesa lah sebab dia dah lambat. Setelah selesai taklimat, Syahir tanya kepada Bundi dan Wan Najahan tentang perkara yang diperkatakan oleh Pak Engku. Bundi memberitahu mereka kena sertai terbuka Johor tetapi prestasi semasa yang akan dinilai bukan ranking dunia. Lepas tu Wan Najahan ni dia kata itu kehendak orang atasan. Lepas penjelasan rakan-rakan Syahir semua, Syahir terkejut dan kecewa dengan penjelasan mereka. Syahir ni dia rasa persiapan yang dia buat selama berbulan-bulan selama ini masih belum memadai dan ada saja yang halangan nak halang mereka yang mereka harus hadapi. Lepas tu Engku Aiman iaitu jurulatih Syahir tadi, dia menyapa Syahir dengan nada sindiran mengatakan dia macam artis kerana ramai wartawan yang mencarinya. Syahir memohon maaf kepada Engku Aiman kerana dia tidak menyangka petang itu ada taklimat lagi
kerana pada pagi tadi sudah ada taklimat. Okay, dia nak mohon maaf lah sebab pagi tadi dah ada taklimat. Lepas tu petang ni dia ada lagi. Lepas tu jadi dia dah ambil masa tu dekat untuk temu ramah je lah dekat wartawan-wartawan. Okay, Syahir ni dia terasa dengan kata-kata Engku Aiman, jurulatih dia yang ditujukan kepadanya tadi. Okay, daripada bab 1 ni saya dah buat jadual Komsas dan saya dapat 3 nilai. Nilai yang pertama ialah nilai kesabaran. Persoalan dia ialah persoalan tentang kesabaran seorang pemuda. Yang kedua, latar masyarakat. Masyarakat yang sabar untuk menempuhi segala dugaan. Yang ketiga, watak dan perwatakan seorang yang penyabar. Dan pengajaran dia, kita mestilah bersabar ketika mengharungi sebarang ujian supaya kita berjaya. Akhir sekali, contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir memilih untuk berdiam diri dan menyembunyikan reaksi mukanya ketika mendengar sindiran daripada Engku Aiman. Nilai yang kedua pula ialah hormat menghormati. Okey, persoalannya persoalan tentang sikap hormat menghormati terhadap orang yang lebih tua. Latar masyarakat yang hormat menghormati. Watak dan perwatakan seorang yang menghormati orang yang lebih tua. Pengajarannya ialah kita mestilah menghormati orang yang lebih tua supaya hubungan silaturahim semakin rapat. Okey, contoh peristiwa dia. Sebagai contoh, Syahir memberhentikan pergerakannya dan menghulurkan senyuman ketika jurulatihnya Engku Aiman menyapa. Dan nilai yang terakhir ialah berbudi bahasa. Persoalannya ialah persoalan tentang sikap berbudi bahasa terhadap orang lain. Latar masyarakat yang berbudi bahasa. Watak dan perwatakannya ialah seorang yang berbudi bahasa. Pengajaran, kita mestilah mengamalkan sikap berbudi bahasa supaya tiada pergaduhan akan berlaku. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir meminta maaf kepada Engku Aiman kerana dia tidak menyangka pada petang itu terdapat taklimat kerana pagi tadi sudah ada taklimat. Syahir juga terlambat kerana Azmi, si wartawan, sedang menemu ramah yang dengan lama. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.